Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaannya, rahmat dan nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita, dan Allah selamatkan kita daripada perkara yang tidak digemari, tidak disukai pada kita. Maka alhamdulillah, dengan rahmat nikmat Allah Ta'ala kita hari ini sama dapat kembali pada majlis ilmi kita bersama. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perjalanan kita sebagai sambung kita dalam muzakirah kita pembinaan diri. Sekarang kita siri yang ketiga, siri yang ketiga yang mana ada sama-sama kita. Kalau ikhwan akhwat yang tak dapat milik, maka mungkin ada dalam khemah kita tu, insya-Allah. Baiklah, kita teruskan pada siri pelajaran kita yang ketiga ni. Sebagaimana kita maklum bahwasanya muzakirah kita ni ada di pada muka awal lagi telah menceritakan tajuknya pembinaan diri, nama buku ni 1003, mana bila yang ketiga kita ni. Jadi sebagaimana kita maklum dulu bahawa muzakirah kita ni adalah untuk belajar secara kelompok, secara halakah kecil-kecil. Tapi kita mari guna dalam majlis ilmi supaya kita tu dapat mengatai belakang, dan semoga kita yang mana akan buat kelompok pun mudah kita buat, insya-Allah. Jadi dalam catatan tu adalah masa kita belajar ni antara 2 jam dengan 3 jam dalam satu muzakirah ni. Lepas tu ada catatan nama pelajar, nama guru, tarikh belajar. Hari ni kita mulai belajar dalam siri yang 003 ni. Hari ni kita tarikh 27 Muharram dah ni. 27 Muharram 1435 dah kita.
bersama dengan bulan tepat 1 hari ni bulan 12 tahun 2013 miladi. Dan sebagaimana kita mulahazah dalam muzakirah kita ni, setiap orang pelajar mesti memiliki buku pembinaan diri ni setiap kali belajar. Itulah moleknya. Maksud setiap orang tu ada milik belaka buku ni. Kita nak belajar tu ada buku bersama kita. Supaya kita tu dapat tengok, ikuti, telinga dengar, mata tengok. Hak boleh baca lah. Tak boleh baca nak kena tu. Jadi semoleknya kita tu ada milik buku ni setiap kali kita belajar, dan memenahkan ruang kosong yang dicadang dalam muka ni. Dalam muka ada sama kita ni, hak tepat titik-titik sudah penuh, kita penuh lah itu dah. Dan kalaulah kita tu belajar dalam bentuk kelompok tu, jadi belum datang belajar, terlebih dulu hendaklah pelajar membacanya daripada awal hingga akhirnya, begitulah. Manakala kita belajar kelompok tu, kita baca rumah dulu, lepas tu kita mari duduk sekali. Itu molek. Maka kita menjelih ilmi cara umum ni tak apalah. Kita kalau baca rumah molek, kalau tak baca pun tak apalah, kita mari tengok sini lah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian, dalam siri kita yang 003 ni, matlamat dan tujuan pembelajaran. Matlamat kita nak belajar, kita nak boleh dari isi siri yang 3 ni ialah satu, baca Fatihah secara betul. Kita dah lalu dulu siri kedua, kita lalu dah. Ini kerana kita dalam halaqah ataupun dalam kelompok kita ni, kita nak baca Fatihah betul. Yang kedua, ingat dan faham terjemahan Fatihah. Ini besar sikit ni. Bila kita duduk dalam halaqah ataupun dalam kelompok kecil tu, kita kena ingat dan kita nak faham terjemah Fatihah. Makna Fatihah tu kita ingat dan kita faham, kita reti. Itu tujuan kitanya. Di sini barulah kita tu mesra. Yang ketiga, tujuan kita belajar dalam muzakirah kita 003 juga mengisbatkan hakikat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jiwa dengan penuh yakin. Hanyalah berakidah. Ini kita belajar ini, kita nak isbatkan hakikat rububiyah Allah Taala. Kita belajar ni, kita nak masuklah bagaimana rububiyah pada Allah Taala dengan yakinnya, dengan penuh yakinnya kita nak buat bagaimana. Maka dalam belajar kita ni lah, insya-Allah duduk dalam tujuan belajar siri yang 003 ni lah. Yang keempat, ini benar penting juga, ialah mengetahui tentang kepentingan kerja Islam secara jama'i. Jadi kita belajar 003 ni untuk kita nak tahu pentingnya kerja Islam secara jama'i. Kerja Islam secara berjemaah, secara ramai-ramai ni penting. Itulah dia kaum muslimin dan muslimat, untuk kita tergambar kasar dulu belum pada kita masuk belajar ni. Ni dia tujuan kita belajar hak siri yang ketiga ni, insya-Allah. Kemudian kita teruskan kepada isi yang mana, kandungan yang mana ada dalam muzakirah kita ni. Yang pertama, tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran. Oleh kerana kita duduk dalam halaqat, kita duduk dalam belajar kelompok, maka kita nak tadarus Quran. Tadarus. Mana kita belajar Quran, baca Quran, gilir baca Quran, ialah membaca Al-Fatihah secara betul, mengikut kaedah tajwid. Jadi kita duduk 4-5 orang tu, kita gilir baca Fatihah betul serta terjemahnya. Fatihah serta terjemah dia, masing-masing memperdengarkan bacaan seorang selepas seorang serta memperbaiki bacaannya mengikut kaedah tajwid. Apa kita gilir bacalah, pasal seorang baca, orang lain dengar, patut yang kedua baca pula, pakak dengar pula, lepas tu mana salah tu pakak betul, pakak beki. Tu moleklah kita dalam kelompok kita tu. Tajuk kita tadarus Al-Quran. Maka seterusnya kita bertadarus Al-Quran. Bertadarus Al-Quran adalah suatu amalan yang telah dilakukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai maklumat pada kita. Untuk kita nak tahu tadarus Quran ni ada ke tak daripada sunnah Nabi. Perkara ni adalah, kata bertadarus Al-Quran adalah suatu amalan yang telah dilakukannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri dia buat tadarus Quran dah. Tadarus Quran yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kita maklum lagi dah dulu, bila datang bulan Ramadan tu, Jibril turun mari, Nabi tadarus Quran dengan Jibril. Nabi baca Quran pada Jibril, mana nak betul, nak gapo dan sebagainya. Itu dia. Maka berarti tadarus Quran ni adalah satu amalan sunnah.
satu amalan sunnah. Bukan benda pelik lah benda ni. Sebab tu eloklah kita adakan tadarus Quran. Yang ketiga, berhimpun di dalam sesuatu majlis untuk bertadarus Al-Quran adalah suatu ibadat yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Berhimpun di dalam sesuatu majlis untuk bertadarus Al-Quran. Kita berhimpun satu majlis untuk kita tadarus Quran. Jadi kita berhimpun satu majlis, kita pakat baca Quran, pakat dengar, pakat baca. Membaca aku dengar, aku baca mu dengar, salah pakat tegur. Jadi tadarus ni adalah suatu ibadat yang diberkati Allah SWT. Suatu ibadat. Alhamdulillah. Berhimpun tu pun satu barakah lah situ. Tu lah. Apatah lagi kita terdapat apa dia tadarus Quran pulaknya. Sabda Nabi SAW maksudnya, dalam bahasa nas bahasa Arab maksud saja. Maksudnya Nabi kata tidak berhimpun satu kaum di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah. Maksudnya tidak berhimpun satu kaum dalam sebuah rumah daripada rumah Allah, masjid lah. Tak berhimpun di masjid. Mereka yang membaca kitab Allah dan bertadarusnya, malaikat diturun ke atas mereka ketenangan dan diliputi mereka rahmat dan dilikungi mereka oleh malaikat, dan Allah menyebutkan mereka pada mereka yang ada di sisinya. Ini kelebihan tadarus Quran ni. Kita tidak berhimpun untuk tadarus Quran, malaikatnya Allah turunkan ke atas mereka ketenangan. Turun ketenangan. Kita berhimpun untuk tadarus Quran di rumah Allah Ta'ala atau di mana-mana tempat. Kita baca Quran, kita tadarus Quran, kita tidak buat benda tu, malaikatnya Allah turunkan ke atas mereka ketenangan. Turun ketenangan dalam jiwa kita. Tenang jiwa ni satu benda yang besar. Ketenangan jiwa ni. Setiap orang nak tenang jiwa, nak jiwa tu senang, lapang jiwa itu. Seni perut, tak serabut, tak bosan, tak susah hati. Jadi duduk untuk tadarus Quran tu satu ketenangan tu turun pada kita bagi orang yang duk berhimpun tu. Dan diliputi mereka rahmat. Likungkan mereka rahmat tu, rahmat atas mereka itu. Dan dilikungi mereka oleh malaikat. Malaikat pula likung. Malaikat likung, likung kita. Jaga kita, tu rahmat kepada kita. Dan Allah menyebutkan mereka kepada mereka yang ada di sisinya. Tersebut kita nak berhimpun tadarus Quran ni, tersebut kita di sisi malaikat-malaikat yang mana ada sama dia tu. Tengok hamba aku pulang keduk tadarus Quran. Nama tu tersebut pada mereka yang mana ada di sisi dia. Itulah malaikat lah. Dekat ada sisi Allah Ta'ala tu, Allah sebutkan kita nama kita, pokok kita tadarus Quran tu. Alhamdulillah. Ini kelebihan, masya-Allah. Oleh itu kita usahakanlah adakan tadarus Quran. Apatah lagi kita dapat adakan belajar kelompok ni, kita ada tadarus Quran setiap kali kita belajar. Maka insya-Allah rahmat Allah turun pada kita. Hadis itu adalah dari riwayat Muslim dan boleh tengok dalam Riyadhus Shalihin bagi Imam Nawawi dalam rakam 1023. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, sikit sebanyak untuk kita tinjaukan sepatah lalu hubungan dengan tadarus Al-Quran. Bila kita tahu ni, lekat selaginya ialah kita nak laksana dia, nak buat tu lagi dan patibat segi pelaksanaan. Jadi kalau kita tahu saja kita tak buat tu, ia tak tiba natijah. Bila kita pakai buat tu tiba natijah, tiba natijah. Ni duduk di pelaksanaan kita. Baiklah, kita pergi pula kepada nuktah yang kedua, ialah tafsir Quran. Tafsir Al-Quran. Sebagaimana saya telah bagi tahu pada permulaan dulu bahasanya dalam muzakirah pembinaan diri kita ni mengandungi beberapa mata pelajaran. Antaranya tafsir, tafsir, hadis, akidah, fiqh dan sebagainya, sirah. Zamannya gile-gile. Tafsir itu boleh katakan setiap siri ada tafsir lah kau. Tafsir sebagai asas bagi muzakirah kita dalam pembinaan diri ini. Maka marilah hari ini kita mulai masuk tafsir sebagai permulaan kita.
mempelajari surah Al-Fatihah. Ya, tafsir kita ni kita mula surah Fatihah. Mungkin kaum muslimin dan muslimat yang sekalian kita telah belajar mengenai surah Fatihah dulu. Mungkin daripada syekh kita telah belajar mengenai, dan tidak salah kalau kita ulangkan lagi bagi mereka yang belajar dah, bagi mereka tak belajar lagi itu sebagai permulaan belajar. Bagi mereka belajar dah itu sebagai peringatan pula. Dan tafsir surah Fatihah yang mana ada sama kita Al-Muzakirah ni boleh katakan ringkasan daripada tafsir syekh kita. Untuk masuk kita heceh-heceh di sini. Daripada sebuah tu kita heceh-heceh di sini menjadikan siri-siri supaya kita nak belajar mengikut bagi masa-masa yang kita telah diaturkan tu. Baiklah, kita teruskan dalam mempelajari surah Fatihah. Gapo kita nak belajar hari ni, gapo kita nak sentuh hubungan dengan tafsir Quran. Yang pertama, kepentingan surah Fatihah. Kita nak tahu kepentingan surah Fatihah dulu. Kepentingan surah Fatihah. Gapo kepentingan dia, samkan dia tu lagu mana surah Fatihah ni. Maka marilah kita tengok secara ringkas, secara umum. Yang pertama, surah Al-Fatihah adalah satu surah yang mengandungi 7 ayat. Maklumlah kepada kita. 7 ayat dalam surah Fatihah ni. Yang kedua, surah yang dapat mengumpul segala asas bagi isi Al-Quran Karim dan segala dasar ajaran Al-Quran Karim. Masya Allah, surah Fatihah ni besar, agung. Surah Fatihah ni penting sebab dia adalah satu surah yang dapat mengumpul segala asas bagi isi Al-Quran. Segala asas isi Quran dalam surah Fatihah, dan segala dasar ajaran Al-Quran dalam surah Fatihah. Dalam surah ni secara umum. Perkara ni untuk nak tahu dia tu adalah bagi ahli kaji lah, bagi ahli yang selidiki, yang menyelidiki dapat rasai lah daripada ayat-ayat Fatihah ni mengandungi apa dia daripada isi Quran secara umumnya. Jadi kalau kita biasa ni mungkin kita tak dapat menakak benda tu, tak dapat takak. Jadi bagi ahli kaji tu dia dapat takak lah benda ni. Kata dalam surah Fatihah ni mengandungi segala isi bagi Al-Quran. Segala dasar ajaran Al-Quran duduk dalam surah Al-Fatihah ni. Sebab itulah dia besar. Yang ketiga, surah pilihan Allah daripada ratusan surah untuk dibacanya di dalam salah. Masya Allah, surah Quran 100 surah lebih. Tuhan pilih surah Fatihah ni lah sebagai surah yang dibaca dalam salah dan dijadinya satu rukun daripada rukun-rukun salah. Jadi ke surah Fatihah satu rukun salah. Tak baca Fatihah tak sah semaya orang itu. Itu pada asasnya. Jadi dalam ratusan surah tu Tuhan pilih surah Fatihah ni, tak pilih surah lain. Ini menunjukkan kata besar surah Fatihah ni, tinggi kedudukan dianya. Masya Allah. Dari jadinya satu rukun daripada rukun-rukun solat, ia diulangi setiap hari dan malamnya tidak kurang daripada 17 kali. Kalaulah kita nak kira secara umum, kita baca Fatihah dalam semaya kita ni tak kurang daripada 17 kali. Ialah duduk pada fardu ni, duduk pada solat fardu saja. Daripada Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, daripada tiap rakaat tu himpun semua tu 17 kali. Baca Fatihah. Maknanya tiap-tiap hari tu kita baca 17 kali sehari. Tak masuk sebagai sunat. Tak masuk sebagai sunat. Maka alhamdulillah ini satu surah yang besar yang mana Allah bagi pada kita. Yang keempat, surah yang paling mempunyai hubungan rapat sekali dengan setiap muslim muslimah yang amat patut diketahui isi pengertiannya walaupun tidak dapat mengerti kesemua isi Al-Quran Al-Karim. Surah Fatihah ini surah yang paling mempunyai hubungan rapat sekali dengan setiap muslim dan muslimah. Surah rapat sekali kita ni. Sebab tu paling kurang 17 kali sehari kita baca dia. Rapat kali kita ni surah ni. Maka sepatutnya patut diketahui isi yang amat patut diketahui isi pengertiannya. Patut kita tahu isi dia tu.
Sebab rapat kali kita duk ulis hari-hari ni. Patutlah kita tahu isi dia, walaupun tidak dapat mengerti kesemua isi Al-Quran Karim, walaupun kita tu tak dapat tahu isi Quran semua, tapi surah Fatihah kita kena mengerti, kena tahu. Kita ni kalau kita nak kira dengan umur kita apa tak, daripada awal kita mengaji Fatihah itu lagi sampai hari ni pun terkadang kita tak tahu lagi makna tu, umur 70 dah, 60 dah, 40 dan sebagainya, hari-hari itu tak. Jadi patutnya kita tahulah benda ni. Sebab tu maknanya Fatihah ni patut, saya kata patut ada setiap masjid tu satu papel loh besar Fatihah dengan makna dia tu. Supaya setiap orang tu mari masjid tengok mana Fatihah, baca Fatihah, tengok makna dia. Boh bahasa Melayu katik, boh bahasa Sia katik. Lama-lamanya dia ingat tu. Tak luar pintu luar di dinding luar ni pun tak apa di masjid tu. Setiap hari mari tengok Fatihah. Setiap hari mari tengok Fatihah. Supaya we masuk oleh kita. Tu tujuan. Patut benda ni. Setiap masjid we ada tu. Surah lain belalah. Hak ni hak penting, hak rapat kita hari-hari. Mari masjid benda macam Fatihah dah masjid tu. Maka kita siapa itu masjid tengok mana Fatihah. Semoga semaya kita pun kita ingat mana Fatihah tu, kita mari menambahkan khusyuk dan khusyu' pada kita insya-Allah. Jadi walaupun kita tak reti makna isi Quran semua, kita usaha reti Fatihah tak apa dah insya-Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, itulah sebagai tinjau sepitas lalu hubungan dengan kepentingan surah Fatihah. Sekarang marilah kita masuk sikit sebanyak hubungan dengan tafsir surah Fatihah ni. Tafsir surah Fatihah dan pengertiannya ayat 1-2. Hari ni kita mengaji ayat 1-2. Kalau dia 1-2 kita mengaji hari ni. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, dalam muzakirah kita ni, dalam kita belajar tafsir, ambil pada surah Fatihah dan seterusnya, ayat Quran yang mana kita akan belajar, kita bawakan ayat Quran dan kita bawakan terjemuh, terjemuh bahasa. Maka terjemuh bahasa yang mana terkandung dalam muzakirah kita ni 3 bahasa. 3 bahasa. Satunya bahasa Melayu kita, bahasa ibunda kita. Yang keduanya bahasa Thai, bahasa Thai. Yang ketiga bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Jadi antara matlamat tujuan kita masuk ke 3 bahasa ni, bahasa ibunda kita okeylah, bahasa kita dah. Bahasa siapa oleh kerana generasi baru ni, angkatan baru ni, dia kena tahu banyak bahasa. Apatah lagi kita ni akan akan capur ASEAN, akan masuk ASEAN, capur segala negara Asia ni, maka perlu pula kepada bahasa satu lagi, bahasa hubungan, ialah bahasa Inggeris. Maka lebih kurang dalam kita belajar tafsir kita ni, kita masukkan 3 bahasa dalam terjemuh Al-Quran Karim, ialah bahasa Melayu kita sendiri dan bahasa Thai dan bahasa Inggeris. Kita hak tua tak apalah, kita tak reti tak apalah bahasa Inggeris tu, kita harap generasi akan datang tu, untuk mereka tu macam menyambungkan tugas mereka seterusnya. Dan sebagai maklumat pada ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat sekalian, terjemuh ayat, terjemuh yang mana kita guna dalam muzakirah kita ni, terjemuh bahasa Melayu tu adalah kita berpadu pada dua terjemahan. Satu terjemuh daripada Indonesia, bahasa Indonesia, yang keduanya bahasa Malaysia. Hak Indonesia tu kita iktimat di atas terjemuh hak keluar daripada Tabaq Malik Fahad di Madinah, di Madinah. Kita ada tafsir terjemuh Quran itu pada bahasa Melayu, bahasa Sia. Hak Indonesia juga terjemuh pada bahasa Indonesia dan ditabak di atas belanjaan kerajaan Saudi. Tabak di matbaah di Madinah tu. Kita iktimat situ. Dan terjemuh hak Indonesia, hak Malaysia kita beriktimat di atas pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman. Itulah terjemuh bahasa Melayu yang mana ada dalam muzakirah kita. Ini sebagai maklumat untuk kita tahu sebagai asas.
Kemudian terjemah bahasa Thai itu ialah kita ambil sepenuhnya daripada terjemah hak Nakrian Semakum Nakrian Thai. Ialah yang ditobok oleh Matbaah Madinah juga. Hak ada sebar ke masjid kita tak ada tu terjemah bahasa Sia tu, maka bahasa Siam, bahasa Thai dalam muzakirah kita ni kita iktimad situ. Dan bahasa Inggeris pun kita iktimad di atas terjemah yang ditobok oleh Matbaah Malik Fahad Madinah juga. Semua tu boleh katakan kita rujuk ke situ, kerana itu dikata muktamad lah yang ditobakkan oleh mereka itu. Tiga-tiga bahasa tu insya-Allah. Ini sebagai maklumat pada kita sekalian dalam terjemah kita tu. Maka dalam bahasa Melayu tu terkadang kita hipunglah antara dua terjemah antara Indonesia dengan Malaysia, tapi kita banyak iktimad atas Indonesia. Boleh katakan 80% lah duduk pada Indonesia. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita masuk untuk belajar tafsir ayat yang pertama yang keluar daripada surah Fatihah insya-Allah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Itu cuma bahasa Melayu kita. Dan bahasa Thai mana ada sama kita tu, baca pelik-pelik apa dah. Dua pranam hang Allah, Pu Song Metta, Pu Song Perani. Itu bahasa Thai. Dalam bahasa Inggeris, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Itu bahasa Inggeris. Ini sudah pada hak agak mudah-mudah lah untuk bahasa Inggeris dah, insya-Allah. Semoga mereka dapat hafalkan kelimah-kelimah tu dan dapat gunakan seterusnya. Marilah kita masukkan tafsir satu persatu pada ayat daripada kelimah yang mana ada sama kita ni. Tafsir kita ni sebagian saya katakan dulu, kita iktimad di atas tafsir hak syekh kita. Boleh katakan kita ringkasan daripada tafsir syekh kita dengan kita Ismail Tufi. Itu sebagai asas dalam tafsir surah Fatihah khususnya. Kerana itu cukup kita dengan tafsir itu, maka kita ulangkan sekali lagi sebagai ringkasan daripada itu, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Baik. Bismillah. Dalam kata Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, di kalimah Bismillah tu maksudnya dengan nama Allah aku mulakan segala kerjaku. Itu maksudnya. Bismillah, dengan nama Allah aku mulakan segala kerjaku. Segala kerjaku mula dengan Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dua penam hang Allah ada dengan nama Allah. Bukan dengan nama yang lain pada Allah. Bukan nama yang lain. Mana bertolakkan kita daripada Allah, bukan pada benda lain. Buat benda tu dengan nama Allah, mulai dengan Allah, bukan dengan orang lain dak. Ini besar kita. Setiap kerja kita adalah mulai dengan Allah. Buat gapo mengaji dengan Allah, nak menani pun dengan nama Allah, nak buat gapo pun dengan nama Allah. Kita mulai. Nak buat kereta pun dengan nama Allah. Apa saja kerja kita tu dengan nama Allah. Kerana aku yakin bahawa segala pekerjaan tidak dapat dilaksananya melainkan dengan izin Allah, kehendaknya dan kuasanya. Itulah boleh kita mulakan dengan nama Allah tu, kerana kita yakin kata bahawa segala kerja tu tak boleh laksanakan, tak boleh kita nak buat melainkan dengan izin Allah. Kalau saya tak izin, tak boleh. Saya tak izin buat tak boleh. Tak akan berlaku kalau lah bukan dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak buat satu kerja mulai dengan Allah. Kerana aku yakin bahawa segala pekerjaan tidak dapat dilaksananya melainkan dengan izin Allah, kehendaknya dan kuasanya, kehendak Allah dan kuasa Allah. Sebab tu maknanya kita tu nak mula dengan Allah. Seseorang yang memulakan kerjanya, ia bermula dengan ucapan Bismillah. Seorang yang mula kerja, ia ucap Bismillah, mestilah meresapkan ke dalam jiwanya dengan penuh keyakinan bahawa segala kerjanya tidak dapat dilaksananya melainkan dengan izin Allah.
Jadi seorang yang buat kerja benda mula dengan Allah, yakin dah kata dia tak boleh buat benda ni melainkan dengan izin Allah. Allah izin boleh buat, Allah tak izin tak boleh buat benda ni. Apa saja kerja kita. Dan dengan tujuan menerima perintahnya dan untuk mendapat keredaannya juga. Jawab ni adalah tujuan untuk nak terima perintah Allah, dan juga untuk dapat keredaan Allah. Ini besar. Bertolakkan kerja kita untuk dapat keredaan Allah. Sebab tu setelah kerja kita kena klik pada Allah Ta'ala, kena ikat kita dengan Allah Ta'ala, mulai kerja dengan Allah Ta'ala, dan kerana Allah semua segala-galanya. Dan segala kerja yang dimulakan dengan bismillah akan bersih daripada sebarang syirik zahir dan batin. Jadi kalau kita setak mula dengan Allah, kerja kita tu bersih daripada syirik. Syirik ni besar, bahaya besar syirik ni. Sebab tu kalau kita mula dengan Allah ngerti, ya tak ada syirik lah. Sebab kerana Allah, bertolak pada Allah kerana Allah. Ya tu baik lain. Ya benda syirik banyak. Benda yang nak kau nak buat kita di syirik tu banyak sangat. Khususnya syirik batin. Syirik batin. Ya syirik sekali yang bagi batin. Hak zahir ni rasanya kita tu tak nampak sangat. Batin sekali, hak batin ni terkadang zahir tu molek, tapi bila mari tak molek, syirik tu tak molek benda tu. Kita sedekah ni molek. Buat khairat molek, tapi hati tu tujuannya nak bagi puji. Punah dah tu. Punah itu. Jadi tujuan nak puji itu mana syirik dah tu. Syirik dah. Kerja bukan kerana Allah Ta'ala lah, kerana bukan lain. Hari ini sebagai peringatan khususnya pada pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar kita ni, dia kena ingat benar benda ni. Ya terkadang kita belajar tu tujuan tu syirik dah. Syirik dengan Allah Ta'ala. Gapo dia jadi syirik? Kalau tanya pelajar, belajar kenapa dia mengaji? Mengaji kenapa? Mengaji kerana cara makan gaji. Yalah dah tu. Syirik dah. Bukan mengaji kerana tunai perintah Allah dak, mengaji kerana nak makan gaji. Syirik lagi tu. Kerana lain dah. Ni kena ingat ni. Walaupun belajar agama, apatah lagi hak belajar bukan agama tu tak nama dah tu. Kalau tak nak masuk ruh Islam. Belajar kerana nak makan gaji. Kerja dia hidup nak makan gaji tu matlamat dia belajar. Syirik lah. Syirik situ. Sebab tu dia kena ingat. Segi tarbiyah, segi didikan dia kena ingat sini ni. Kita belajar menerima perintah Allah otak kerana Allah dalam bidang apa tak apalah, teknologi apa tak apa, tapi kita tunai perintah Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala dan binakan ummah, mengakakkan duduk ke Islam. Belajar teknologi apa tak apa, we ada pertolakkan kita tu daripada bismillah ni. Kedua itu kalau tak kena tu dia metang mula dah. Dia na'udzubillah min zalik. Hak ni niakan yang ia terkena atas kebanyakan pelajar-pelajar yang tak faham agama. Sebab tu perlu memahami benda ni. Bismillah. Allah adalah nama yang dikhusus hanya pada Allah. Pada kata bismillah tu, Allah tu adalah nama yang dikhusus hanya pada Allah juga, pada Tuhan, pada Allah juga. Allah sah tu yang nama kah tu Allah sah. Untuk Tuhan kita sah. Untuk nama orang tak boleh. Tidak dipernamakan dengan nama itu seseorang pun daripada makhluknya, melainkan setelah diidhafah kepada hamba, seperti dikatakan Abdullah. Jadi kelima Allah sah ni nama bagi Allah sah ya, bagi Tuhan kita sah ya, Tuhan Rabbul Alamin. Nak menama orang lain dengan Allah tak boleh. Melainkannya kita idhafah. Idhafah kita sana supaya sana abd, jadi Abdullah, abdu hamba bagi Allah. Nak nama Allah saja boleh. Nama Tuhan ni hanya Allah, dan nama lain lagi nama Tuhan ni nak menamakan makhluk supaya nama Tuhan tak boleh. Ini mereka yang idhafah. Ar-Rahman supaya kata nama anak kita nama Rahman tak boleh, kena Abdul Rahman.
Nah, segala nama Allah dikhususkan bagi Allah tak boleh namakan makhluk yang dengan nama tu melainkan dengan idhafah kepada abd. Pada abd amanah hamba baru boleh. Ikutlah segala nama Allah. Itulah kelebihan Allah. Ar-Rahman, Tuhan yang amat bersifat rahmat, lagi pemurah kepada kesemua makhluk, itu Rahman. Ar-Rahman ialah Tuhan bersifat rahmat. Kita nak yakin Tuhan kita bersifat rahmat, lagi pemurah kepada semua makhluk. Rahmat murah hati, beri segala-galanya semua makhluk. Sifat rahmat yang mana ada pada Ar-Rahman ni, rahmat pada seluruh makhluk, manusia, mukmin dan kafir, dan juga binatang dan lain-lain. Semua tu Tuhan tu rahmat belaka. Maknanya sifat rahmat daripada Ar-Rahman diberi semua. Sebab tu kafir pun Tuhan bagi rahmat. Bagi rahmat Tuhan ni rahmat daripada Ar-Rahman. Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, Tuhan yang amat bersifat rahmat lagi penyayang. Rahmat keluar, tapi Ar-Rahim ni adalah rahmat lagi penyayang, yang mana rahmat Ar-Rahim ini dikhususnya kepada orang mukmin jua, tidak pada orang kafir. Ini pak beza. Rahmat yang mana ada pada Rahman di sisi Allah Ta'ala untuk seluruh makhluk dia. Manusia, menate, mukmin, kafir boleh terima belaka rahmat Tuhan. Sebab tu datang pada hadis Nabi-nya, kata Allah bagikan sifat rahmat iaitu pada 100 juzuk. Hatta akan turun ke bumi ni satu daripada sifat rahmat dia tu. Satu juzuk. Turun pada bumi. Dengan satu yang mana ada di bumi inilah manusia ni berkasih sayang dan menata juga sayang pada anak dia. Sayang pada anak dia menata dengan sifat rahmat yang mana Allah hatta turun ke bumi ni. Dan rahmat tu juga tercadai untuk hamba dia orang mukmin 99 lagi di akhirat esok. Hak ni khas bagi orang mukmin ya. Sifat rahmat yang mana ada pada Ar-Rahim tu tercadai untuk orang mukmin saja, untuk di akhirat esok. Tidak bagi pada orang kafir. Hak inilah kelebihan orang mukmin. Sifat rahmat 99 lagi itu adalah Allah cadang untuk orang mukmin semua, insya-Allah. Itulah istimewa orang mukmin. Dalam hal tu pun maknanya kita orang mukmin ni janganlah kita cuai dalam mentaati Allah Taala lama Tuhan rahmat di akhirat esok. 99 kita buat dosa apa betapa buat gila sama mana apa. Tuhan cadai 99 rahmat kasih saya. Bukan begitu. Bukan begitu. Sungguh pun Tuhan ada rahmat Ar-Rahim tu pada kita, tapi adalah Allah SWT tu Tuhan yang Maha Adil. Tuhan telah beri dah pada kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu tetap punya Tuhan. Cumanya mungkin bila kita tu adalah dihukumkan neraka dan sebagainya, dengan rahmat dia tu yang meringik apa yang mengeluarkan itu adalah terserah pada kehendak Allah Taala tu. Kembali pada rahmat dia lah tu. Kita ni kena buat mengikut bagaimana dia perintah pada kita. Jangan hanya menunggu rahmat Tuhan yang mana tercadai pada kita dan kita cuaikan kewajipan kita. Itu adalah salah. Jadi sifat Rahim, Tuhan yang amat bersifat rahmat lagi penyayang, yang mana sifat Rahim ini dikhususnya pada orang mukmin jua, tidak pada orang kafir. Kafir tak ada ni. Kedua-dua sifat rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah menggambarkan bentuk hubungan Allah dengan hamba-Nya. Sifat rahmat sama ada pada Ar-Rahman Ar-Rahim, ini menggambarkan hubungan antara Tuhan dengan hamba, faham sampan. Hubungan antara Allah dengan hamba, hubungan bagaimana? Iaitu hubungan rahmat kasih sayang. Masya-Allah. Hubungan Tuhan kita hubungan kasih sayang.
Hubungan kasih sayang, bukan hubungan keras hati dan kejam, bukan hati keras hati kejam dak. Hubungan kasih sayang. Sebab tu makna kita berasa kita dengan Tuhan tu ada sifat kasih sayang Allah pada kita. Kalau Tuhan tak kasih sayang pada kita, mati lama dah kita ni. Dengan itu, maka seorang hamba yang lemah dan hina akan mendapat kedudukan yang terhormat dan mulia di sisi Tuhan Rabbil Alamin. Di sini maknanya kita mukmin, walaupun kita adalah seorang hamba yang hina, tapi kita ada dapat kedudukan yang terhormat di sisi Allah Ta'ala. Sebab kita hubungan kasih sayang, hubungan dengan mesra dengan kita. Tiap-tiap malam tu siapa minta aku nak beri, siapa minta apa aku nak apa dan sebagainya. Tu adalah Tuhan belakang tu. Tinggal di kita tu, setara mana kita dengan dia tu. Kasih mesra kita kepada Allah Ta'ala. Ada? Dia. Sebab tu lah ditutup pada kita pun kerana kasih pada Allah lebih pada benda lain. Allah rahmat pada kita, cukup rahmat pada kita. Lek kita ni kena kasih pada Allah, kena lebih pada benda lain. Kena lebih pada benda lain. Siapa kedua email kita situ, itu kita nak soal kita sendiri. Soal kita sendiri. Dan dia akan dapat melaksanakan kerjanya dengan hati terbuka tanpa terasa terpaksa dan tertekan. Jadi bila kita tahu hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah kita, hubungan kasih sayang, kita buat kerja apa pun kita buat dengan hati terbuka. Tak berasa kata nak paksa, kena tekan supaya token dengan anak koli. Itu kena jekah dengan apa dak. Hak ni rahmat, bukan mesti jekah dak, mesti rahmat. Jadi kita buat pun mesti senang, buat dengan suka hati, buat dengan hati terbuka, dengan tenang. Inilah makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim yang boleh kita usaha untuk capakkan, tanamkan dalam jiwa kita dalam kita belajar surah Fatihah dalam ayat yang pertama ni. Maka ini terkliklah pada kita sendirilah setakat mana kita tu mampu dan setakat mana kita usaha untuk nak tanamkan perasaan tu, insya-Allah. Itulah ayat pertama. Rasanya hari ini kita cukup ayat pertama, insya-Allah, dan ayat yang seterusnya kita akan sambung semula pula, insya-Allah. Dan kita akan sambung hadis kita pula, insya-Allah, hadis 40 tu sikit dalam masa yang mana ada pada kita bersama, insya-Allah. Maka cukuplah kita setakat ini untuk tafsir Al-Quran Karim, tafsir Quran ayat pertama di surah Fatihah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita ikuti hadis 40 kita. Adalah hadis 40 hidangan ruhi yang mana ada sama kita ni. Kita ada pada hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26 ini. Tajuknya akibat seseorang yang baik. Akibat seseorang yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu." Qila wa ma asaluhu? Qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu man hawlahu. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam juzuk 5 muka 224 dan Syekh Albani sebut dalam silsilah hadis sahihah juzuk 2 muka 107. Molek hadis ni untuk kita nak kenalkan diri kita, insya-Allah. Idza aradallahu bi 'abdin khairan asalahu qila wa ma asaluhu qala yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautihi hatta yarda anhu man hawlahu. Maksudnya, apabila Allah menghendaki seseorang hamba-Nya akan kebaikan, bila Allah hendak seorang kebaikan, bila nak Allah hendak kebaikan bagi seorang ni, ia mempermadukan dia, yang mengelokkan sebutannya. Itu asal. Asal ni maknanya isam madu. Asal tu isam madu ini. Jadi bila Allah nak kebaikan dia, Allah mempermadukan dia. Maknanya Allah
ada mengelokkan sebut teh terhadap dia. Orang sebut molek dia. Alah mana? Kita tak reti. Sahabat tak reti juga. Kila wa ma'asaluhu, lalu ditanya Rasulullah SAW, dan apakah asalnya permaduannya? Lah mana madu ya Rasulullah? Dia tak reti. Bila Tuhan nak kebaikan seorang, Allah memadukan dia. Mempermadukan dia. Wujud tu manis lagu mana? Jawab Rasulullah, jawab begini, Allah membukakan kepadanya amal soleh, kerja-kerja yang baik sebelum matinya, sehingga direda kepadanya oleh mereka yang ada di sekelilingnya. Masya Allah. Ni mana asal madu dia. Jadi bila Allah nak kebaikan seorang itu, dia bukakan pintu amalan soleh bagi dia untuk dia buat belum dia mati. Lepas tu bayar mati pun orang sebut molek dia. Tu sebut molek tu maknanya manis tu. Manis madu tu. Tu dia. Kita tengok dalam intisari atau pengejaran pada hari ini sebagai kasar lebih kepada kita. Katanya kebaikan dan keburukan pada hakikatnya berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat. Hakikat kebaikan seorang, keburukan seorang, nak molek nak huduh tu duduk tangan Tuhan belaka. Itu pada hakikat pada asalnya. Tetapi usaha bekerja adalah disandarkan pada manusia. Usaha kerja duk kita. Hakikat semati nak molek nak huduh tu duk tangan Allah Taala. Tapi usaha duk kita. Sebab tu maknanya kena usaha kita. Tak molek, usaha jadi molek. Ada. Tak juga usaha kita royak, kita ajar kita royak. Dia tak reti lagi tut tangan tu tu. Di mananya? Usaha duk kita. Tahu tak? Bukan berarti kita biar atau itu tak. Kita kena royak. Dia kena royak. Dialah yang memilih dan berusaha melaksananya. Mana seorang telah pilih, dialah usaha tu buat benda tu. Walaupun hakikat tunjuk pada Allah, tapi usaha duk kita. Maka ada antaranya mereka yang baik dan elok amalan daripada permulaan langkah. Jadi tengah manusia tu molek mula kita, mesti juruh mula tak apalah, okey ni juruh mula dah. Nah. Dia mula memberangkah kecil lagi itu mesti juruh berawal dah. Tak apa dah, alhamdulillah dah. Nah. Dan ada juga yang buruk amalannya di permulaan langkahnya, tetapi ia elok di akhir langkahnya. Jadi kadang seorang tu buruk, tak berjuruh pada awal lagi, tapi berkat nak mati je berjuruh. 4-5 tahun nak mati masuk jemaah, keluar dengan gapo, dengan sembahyang tahajud gapo, yang buat benda molek, matilah molek. Jadi ke sebab molek. Tu asal tu. Jadi manusia lagu itulah. Sebab tu maknanya kita tak boleh kita nak menghinakan seorang. Tak boleh, kita tak tahu akibat. Yang kedua, seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mana Allah kehendaki baik, walaupun terdapat buruk amalannya di permulaan hidupnya. Di permulaan hidup tu buruk, curi orang, jasiptik, ketang tak ketang dah belaka. Ni di permulaan hidup dia ni. Tetapi dia akan mengubahkan sikap dan cara hidup pada akhir umurnya. Akhir umur tu dia ubah cara hidup dia. Walaupun duk curi, duk sekerak demo kelipah, dan sebagainya, curi dan sebagainya, berjudi, ikutlah apa saja buatkan. Tapi pada akhirnya dia ubah sikap, lalu dia melaksanakan perkara-perkara yang baik, dia taubat. Tuhan murah hati, mau taubat dia. Dan dapat dirasai harumnya oleh orang ramai. Dia buat benda baik, dia ubah benda hak buruk jadi molek. Orang keliling dia pun pakat kata molek belakang dia, pakat bau sedap lah maknanya. Itu je. Mereka dapat menyebutkan baik terhadapnya, sebut terbaik. Berjuruh tak ada apa dah lah ni, dulu tak pakah-pakah. Dia. Seolah-olah kebaikan itu dirasa oleh mereka dengan manis dan harumnya seperti madu yang manis lagi harum. Kebaikan dia tu seolah-olah boleh merasa manis, sedap, bau sedap supaya madu lah. Sebab tu kata asal tu. Tu asal. Tak molek di awal, tapi di akhir ni molek. Orang pun dapat rasa molekkan dia supaya rasa bau manis, bau sedap, rasa sedap sebagainya. Itu dia. Kebaikan yang ketiga
kebaikan yang manis lagi harum bagi seseorang yang dikehendaki Allah kepadanya adalah dengan membukakan pintu-pintu amalan yang soleh. Itu dia. Kebaikan yang manis, yang harum, yang mana Allah kehendaki bagi seseorang itu ialah terbuka pintu kebaikan. Itu hati kita duduk pada tangan Allah Ta'ala. Bila Allah nak buka tu, buka suih sikit ya, tak ada apa dah. Dia. Cumanya usaha kita lah kena usaha. Dan ia dapat melaksanakan berbagai-bagai amalan soleh bila terbuka pintu hati, bila amalan soleh dengan semayang, dengan berjuruh, tinggal masjid, tak dulu tak kelubung, ni kelubung molek berjuruh sebagainya. Nah, bukan sikit nak pok darah dulu, nak rong dan sebagainya. Ada. Tu pok lebih belakang tu. Dah kebuk ke duk karaoke dan sebagainya, tapi terubah dia. Jadi molek dia juruh. Dan ia dapat melaksanakan berbagai-bagai amalan soleh sebelum dia ditemui ajar. Belum mati tu boleh buat molek. Dan terdapat manusia ramai di sekelilingnya merasa tenang hati. Orang keliling pun tenang hati. Tak puasa dah dulu. Tak puasa ke dia. Tapi tak apa dah lah ni. Alhamdulillah. Gembira dan suka di atas pelaksanaannya. Agak suka, gembira hati. Kerja molek. Buat benda tu, buat benda ni, buat benda kebaikan. Itu adalah suatu tanda di atas husnul khatimah bagi seorang. Masya Allah. Itu adalah tanda husnul khatimah bagi seorang. Husnul khatimah kita tak tahu. Kita tak tahu husnul khatimah. Maka dia adalah bila dapat laksana lagu tu, dapat buat lagu tu, berarti itu satu tanda kata dia tu mati di atas kebaikan. Husnul khatimah. Husnul khatimah elok dan baik bagi kesudahan seseorang itu, iaitu yang mati pada akhir umurnya di dalam amalan yang baik. Itu makna husnul khatimah. Maknanya elok dan molek kesudahan seseorang. Hujung suk dia dengan molek. Umur dia tu mati dan baik. Maka itu dikatakan husnul khatimah. Sebab tu kita ni tak boleh kita tu nak bahasa berbangga dengan kebaikan yang mana ada pada kita dan keburukan yang mana ada pada mereka itu. Kita tak tahu husnul khatimah. Kita tak tahulah mana kita. Sebab tu kita kena duduk beringat-beringat. Kena jaga, kena beringat. Itu dia. Kita hak reti ni kena beringat. Dia tak reti tu kerana berdoa dah dia tu. Ada? Dia. Mungkin satu hari kita balik pada dia tu, balik hati dia, buka hati dia jadi molek. Maka itu husnul khatimah bagi dia, insya-Allah. Dan kita harap kita semua ni dalam husnul khatimah lah apa yang kita harap. Ya. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Imam Ahmad, juzuk 5 muka 335. Maksudnya sesungguhnya segala amalan itu mengikut kesudahannya pada akhir. Innamal amal bil khawatim. Segala amalan itu adalah mengikut kesudahan akhirnya. Sudah akhirlah manalah itulah. Maka orang ini mana dikatakan asal bagi dia ni, dia sudah dengan molek. Manusia pun puji dia, manusia pun sebut baik pada dia, maka moleklah husnul khatimah dia. Begitu, alhamdulillah. Sebab tu maknanya kita ni kena bakat beringat, bakat jaga. Jangan tengok heno pada orang yang duduk dalam keadaan tak baik pada hari ni. Semoga satu hari dia baik. Kita berdoa tu ya. Berdoa tu ya. Dia kerana kita tak tahu apa dia kebaikan daripada husnul khatimah seseorang tu. Hatta kita sendiri pun kita tak tahu. Sebab itulah perlu pada kita tu selalu berdoa pada Allah SWT. Ini usaha kita. Ini kadar usaha kita. Yang mana hakikat sengatinya keliklah pada Allah SWT. Allah nak bagaimana jadilah mengikut bagi Allah khandak. Itu dia. Kita kena duduk selalu beringat dan jaga-jaga. Jangan kita tu berasa sombong, takabur dan berbangga dengan kebaikan yang mana ada pada kita. Dan kita ingat semua tu. Supaya kita tu duduk atas jalan yang betul. Ingatlah bahwasanya rahmat Allah dan keampunan Allah tu adalah sangat luas. Inna rahmati ghalabat ghadabi, dia kata. Rahmatku dapat mengatasi kemarahan aku. Maka walaupun dalam permulaan tu Tuhan marah, maka bila seorang tu kembali kepada Allah, rahmat Allah tu akan meliputi dia pula, insya-Allah.
Dengan itu kita selalu perlu berdoa pada Allah SWT. Dan Nabi SAW selalu berdoa. Ni doa Nabi. Kita perlu melazimkan doa ni. Kena ngapa doa ni kita. Hari kita semua doa dah, banyakkan kita doa dah dengan doa ni. Hari tak ingat lagi tu ngapa doa ni ada. Semoga menjadi kebaikan pada kita. Nabi selalu berdoa kata Allahumma ja'al khairu amri akhirah wa khairu amali khawatimah waj'al khairu ayyami yawma alqaka. Allahumma ja'al khairu amri akhirah wa khairu amali khawatimah waj'al khairu ayyami yawma alqaka. Itu satu lafaz dah. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya. Allah maj'al khairu amri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada akhirnya. Minta terjadi umur kita ni akhir sebaik-baik sebaik-baik umur kita akhir. Sebaik husnul khatimah dengan umur. Ya ada juga manusia ni terkadang pada akhir ni semaya potong se apa betul. Teruklah tu. Tua pun tua dah, semaya potong se. Na'udzubillah min zalik. Minta jauh pada tu. Minta khairu amri akhirah, sebaik-baik umurku tu akhir. Wa khairu amali khawatimah, dan sebaik-baik amalanku pada kesudahannya. Sebaik-baik amalan di kesudahan umur kita juga. Jadi dalam amalan molek, amalan baik. Mengajinya, baca Qurannya, berzikirnya, gaponya, banyaklah benda-benda baik tu. Minta terjadi sebaik-baik amalan kita ialah khawatimah di akhir umur kita ni. Dan jadikanlah sebaik-baik hariku hari yang berjumpa dengan engkau. Waj'al khaira ayyami yawma alqaka. Minta terjadikan sebaik-baik hari kita ni hari kita berjumpa dengan Allah Ta'ala, hari akhirat. Itu sebaik-baik hari. Tu. Kerana kalaulah kita tu jadi seburuk-buruk hari jumpa dengan Tuhan, neraka tu sebut hari. Sebaik-baik hari tu jumpa dengan Ta'ala, kita ni ada akan berjumpa dengan Ta'ala, akan melihat wajah Allah SWT. Itu sebaik-baik hari bagi kita. Itulah paling seronok sekali. Kita jadi hamba Allah di atas dunia ni. Tuhan lah mana tak bisa berjumpa. Berimeh dengan dia ya. Berimeh dengan dia ya. Apa yang rakyat kita berimeh, apa yang rakyat kita berimeh, tapi tak biasa tengok, tak bisa jumpa. Di akhirat esok akan berjumpa dengan Ta'ala. Itulah khairul ayyam. Itulah hari yang paling seronok sekali dapat jumpa dengan Tuhan kita Rabbul Alamin. Semoga kita dikurniai Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kita harapkan. Semoga Allah kurniakan husnul khatimah pada kita, insya-Allah. Mati dalam iman, mati dalam kebaikan. Sebab kita selalu berdoa pada Ta'ala dengan doa tadi dan lain-lain doa lagi. Semoga Allah mati kita dalam iman. Iman ialah besar. Bila mati lemeh ni, walaupun masuk neraka, ia akan keluar juga daripada neraka tu. Tu diseksakan dulu dalam neraka, habiskan kifaratkan dosa-dosa kita dalam neraka, kemudian dikeluarkan pula. Tapi seboleh itu tak sel lah, tak sel masuk neraka mula lagi lah. Masuk syurga lalu lah. Itu seboleh-bolehnya. Allah ni kita duduk situ lah. Duduk situ. Oleh itu kita berdoalah dan kita harap semoga Allah hidayat dan taufik pada kita sekalian, dapat kita menjalani mengikut apa yang mana Allah kehendaki dan Allah ajarkan pada kita, insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.